Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan, kata musannif, menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu kita dah bincang dulu. Sebab apa dia mula dengan Bismillah? Kerana bersempena ataupun mengikut jejak kitab Allah, kitabullah, yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah dalam kitabnya. Ya, semua surah-surah mula dengan Bismillah. Surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Ya. Jadi sempena sunnatullah itu, maka musannif pun ikut juga dalam penulisannya, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita dah bincang di awal-awal dulu. Yang kedua, dan beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aftar, wa fi riwayatin fahuwa aftar. Ya. Maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari, makna benda yang baik, yang elok, ya, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim padanya, maka benda itu jadi kurang berkatnya. Ya, makna aqta' itu kurang berkat. Aqta' makna terputus daripada rahmat, maknanya kurang berkat. Ini sedikit kebaikannya. Ini qalilan khair, ya, sedikit kebaikan. Makna perkataan tiap-tiap perkara yang diberi itu ialah perkara atau perkerjaan yang dituntut, yang syarak tuntut kita buat, atau syarak haruskan kita buat. Ya, perkara yang diharus oleh syarak, sekira-kira tidak haram pada zatnya. Maknanya perkara yang diberi itu, pertama, perkara itu bukan perkara yang diharamkan. Yang kedua, tidak makruh pada zatnya, lain daripada benda makruh. Dan bukan zikir tulen, zikir mahdi, lain pada zikir mahal. Kita akan bincang dia apa zikir mahal. Dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Maknanya perkara yang zibalin itu lain daripada 4 perkara. Pertama, lain daripada benda yang haram. Benda yang haram tak sunat mula bismillah. Yang kedua, lain daripada benda makruh. Kita nak makan belacan, tak sunat baca bismillah. Habis kalau makan nasi sama belacan tu macam mana? Makanlah nasi tu dulu, baca bismillah. Jangan mula makan dengan belacan. Nah. Habis kalau nak rokok macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah baca bismillah tak? Kalau tak baca bismillah, syaitan hisap dulu. Kita sisa-sisa dia aja. Ya. Tak boleh baca lah sebab betul-betul makruh. Kalau ikut yang pendapat makruh, kalau ikut pendapat yang haram, lagi dia tak boleh. Haram ya. Rokok tu banyak-banyak lah khilaf ulama ya, bergantung kepada keadaan rokok tu dan keadaan orang yang berhisap. Ya, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi makruh. Ya, bergantung pada keadaan perokok dan bentuk rokok itu sendiri. Dan lain daripada zikir mahdin. Mana zikir mahad? Satu-satu perkara yang syarak tentu dia sebagai zikir. Seperti kita beri salam, ya, ataupun kita baca alhamdulillah ketika nak bersin. Sebersin kan syarak kata sunat baca alhamdulillah. Jadi alhamdulillah panggil zikir tertentu untuk bersin. Mahal tu makna zikir khusus, zikir yang memang ditentu oleh syarak untuk kita baca dalam keadaan tertentu. Bersin baca alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tu panggil zikir mahdi, memang dah ditentukan. Jadi tak sunat baca bismillah bila bersin je asyik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tak payah terus alhamdulillah saja. Ya, ataupun kita nak beri salam pada orang, ya, tu zikir mahdi kat salam tu. Ya, salam tu zikir panggil yang ditentu oleh syarak, sunat kita lafaz ketika bertemu dengan saudara kita. Baca assalamualaikum.
Jadi assalam tu bagi zikir mahal tak sunat mula dengan bismillah. Tak payahlah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Tak sunat ya. Ada orang baca bismillah lalu bersalam. Ada juga masa nak ceramah dah. Kat jalan tak ada lah. Kat jalan terus assalamualaikum. Ada atas petah baca bismillah dulu. Tak sunat tu. Nak baca tak salah. Jangan i'tikad dia sebagai sunat. Kalau i'tikad bercanggah dengan hukum syarak. Nampak salam tu zikir mahal. Tak sunat dimulakan dengan bismillah. Beri salam dulu. Salam tu sunat bila bertemu. Bila bertemu beri salam dulu. Lepas tu nak bercakap mula dengan bismillah. Beri salam dulu. Lepas tu barulah bismillahirrahmanirrahim. Hari ni terbalik. Ada. Tapi dia nak buat janganlah marah. Tak dilarang pun. Cuma tak sunat. Ada. Ya, dia dah baca bismillah dulu beri salam ke. Cuma syarat kata tak sunat baca bismillah sebelum salam. Sebab salam itu sendiri adalah zikir khusus tertentu, maka tak perlu dimulakan dengan bismillah. Yang keempat, lain daripada perkara yang syarak suruh mulakan dengan dia. Seperti kita khutbah hari Jumaat. Syarak suruh mula dengan apa? Alhamdulillah. Tak pernah dengar khatib baca bismillah kan? Sebab syarak tak suruh. Syarat suruh dengan mula alhamdulillah je, pegang tongkat je kat situ. Alhamdulillah. Jadi jangan pandai-pandai pula bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tak sunat. Ya, kalau buat orang kata dia ni tak ngerti fiqh ni. Dah. Jadi 4 perkara tu lain pada 4 perkara itu bila kita nak buat sunat baca bismillah. Itu panggil zibah ni. Lain pada 4 perkara tadi. Kita nak pakai baju ke, nak turun tangga ke, nak driver kereta ke, nak makan nasi ke, baca bismillah. Ya. Maka perkara yang haram pada zat seperti zina haram dimulakan dengan bismillah. Ya, perkara yang haram pada zatnya seperti zina haram dimulakan dengan bismillah. Nak berzina tu baca bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim berzina. Oh, 2 kali haram. Satu haram berzina, satu haram memperselakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas daripada hak orang lain, sunat juga dimulakan dengan bismillah. Kerana haram itu dengan sebab yang lain, iaitu merampas, bukan sebab zat dia. Jadi haram ni ada 2 jenis. Haram pada zat, haram sebab yang lain. Benda yang haram pada zat tak sunat kita baca bismillah. Nak zina, nak membunuh orang. Tapi kalau menggunakan air yang dirampas sampai berwuduk, haram juga guna tu. Sebab apa? Guna air yang dirampas. Ya, kita curi air orang nak ambil wuduk. Haram tak curi? Air curi, kita curi air kan? Curi air nak ambil wuduk. Air itu dah haram dah. Mengguna air itu pun haram. Sebab air itu air curi. Tapi ambil wuduk tu tak haram. Ambil wuduk tak haram. Ya haram mengguna air curi itu. Jadi dengan sebab haram bukan sebab zat wuduk, sebab air, ambil wuduk tu masih sunat baca bismillah. Kita nak ambil wuduk bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan haram tu guna air tu masih sunat. Sebab haram tu bukan hazam zat wuduk itu. Haram sebab yang lain, iaitu haram menggunakan air yang dicuri. Tak seperti zina tadi. Zina tadi haram pada zat dia, diri zina itu sendiri. Faham tak? Ya. Dan perkara yang makruh pada zatnya seperti makan bawang putih yang mentah, makruh dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Makan bawang putih, makan apa sahaja yang mendatangkan bau makruh ya. Sebab dalam mulut kita ni, atas gigi kita ni ada malaikat, di mana Nabi pernah bersabda, nakku afwahakum fa innaha majlisa malakaini karamai. Bersihkan mulut-mulut kamu, kerana mulut kamu itu tempat tinggal
malaikat yang mulia. Jadi duduk lagi gerham ya tuan-tuan. Malaikat hafazah nama dia. Malaikat yang menjaga kita duduk dalam mulut. Ya, sebab tu Nabi kita naqu afwahakum. Bersihkan mulut-mulut kamu. Fa indaha majlisa malakaini karimain. Kerana dia tempat tinggal dua malaikat yang mulia. Duduk sini. Malaikat hafazah ni bukan malaikat yang menulis. Dia jaga kita. Kalau tak ada dia, semut masuk telinga, simut masuk lubang hidung. Malaikat tu yang duk jaga tu. Kita tidur kan jarang semut masuk lah. Bermumuk masuk dalam tu, masuk ke hidung. Ya. Malaikat hafazah nama dia duk jaga kita. Ya. Malaikat tu kalau bau mulut kita busuk, dia sakit hatilah. Bau buku. Ya. Sebab tu semua mulut tu kena sentiasa dibersihkan. Kalau makan benda busuk, cepat-cepat bersugi. Jangan sakiti malaikat. Ya, supaya didoakan kita dengan kebaikan. Tidak dia maki amal kita kan. Ya. Itu. Jadi kalau makan bawang putih atau apa saja yang mendatangkan bau busuk, tak sunat baca bismillah. Sebab makan tu makruh pada saat dia. Ya. Bila makruh tak sunat dah, ya. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan pada cahaya matahari dalam bejana yang berkarat, sunat dimulakan dengan bismillah. Kerana makruhnya dengan sebab yang lain, iaitu air panas. Nanti kita akan belajar dalam bahagian air, ya. Ada nama air itu dipanggil air musyammas. Air yang terjemur di tengah panas matahari di dalam bejana yang boleh berkarat. Menggunakan air itu untuk ambil wuduk hukumnya makruh, kerana boleh datang penyakit sopak. Ya. Air yang terjemur dalam bejana yang boleh berkarat di tengah matahari yang panas. Kita guna waktu panas tu, dia boleh mudarat pada kulit, mendatangkan penyakit sopak. Jadi menggunakan air waktu panas itu hukumnya makruh. Jadi ambil wuduk dengan air itu makruh. Persoalannya, adakah sunat kita baca bismillah? Kalau guna ambil wuduk dengan air itu, sunat juga. Sebab wuduk tu tak makruh. Yang makruh guna air tu. Jadi makruh bukan sebab wuduk, makruh sebab yang lain, menggunakan air musyammas. Jadi masih sunat baca bismillah walaupun makruh menggunakan air musyammas tadi ketika berwuduk. Kerana makruh itu bukan pada zat wuduk, makruh itu sebab yang lain, iaitu menggunakan air musyammas. Ya. Demikian juga tidak dituntut membaca bismillah ketika hendak membaca zikir tulen. Zikir mahab panggil zikir tulen, seperti hendak membaca la ilaha illallah. Ya. Zikir tulen, zikir yang ditentukanlah. Allah kata afdal zikri la ilaha illallah. Ya. Afdal zikir itu la ilaha illallah. Ya. Jadi bila kita nak baca la ilaha illallah, taklah sunat baca bismillah dulu, ya. Tak payahlah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak payah. Sebab la ilaha itu sendiri adalah zikir yang tulen, yang tidak perlu dimulai dengan bismillah. Ya. Begitu juga subhanallah, ya, kita nak bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, tumbuh pokok di syurga. Sekali baca, satu pohon tumbuh. Nak baca tasbih itu pun tak sunat mula dengan bismillah. Kerana dia bagi dia zikir, zikir tulis. Ataupun nak beri salam, assalamualaikum, tak sunat juga baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, tak payah. Terus salam saja. Ya, sebab dia memang dari khusus oleh Allah, oleh syarak untuk jadikan zikir khas, zikir zikir tulis. Ya. Ada pun zikir yang tidak tulis seperti membaca Quran, maka sunat baca bismillah.
Baca Quran tu zikir juga, iaitu mengerti Allah, tapi dia bukan zikir yang ditentukan, ya. Maka Al-Quran tu walaupun zikir, sunat kita baca bismillah. Nak baca Quran, baca bismillah lah. Seeloknya mula dengan auzubillah lagi, sebab dia suruh, ya, bila kamu nak baca Quran, kamu minta lindung dengan Allah, astagfirullah, ya, baca auzubillah. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak, dimulakan dengan yang lain daripada bismillah, seperti khutbah Jumaat, khutbah raya dan sebagainya. Jadi kita nak mula khutbah Jumaat, mula dengan puji Allah, alhamdulillah, ya. Maka tak sunat mula dengan bismillah, ya. Begitu juga khutbah hari raya, khutbah apa lagi yang sunat berkhutbah? Khutbah hari raya, sembahyang tak hujan, sembahyang gerhana, ya, itu semua sunat khutbah tu, ya. Sembahyang gerhana matahari, sembahyang tak hujan. Yang pelik sikit sembahyang tak hujan ni, ya, cara khutbah dia, pertengahan khutbah kedua tu sunat kita balik-balikkan ni. Tidak ni, ya, tukar-tukar kan. Dah belajar kan? Dah belajar belum khutbah sembahyang tak hujan? Kita akan belajar nanti, ya, kaifiat berkhutbah ketika sembahyang minta hujan. Ini sunnah Nabi ni, ya, Nabi akan pusingkan lidah ni pada kanan ke kiri, atas ke bawah, dengan menghadap ke kiblat. Ni masa tengah khutbah tu, 3 suku akhir Nabi pusing ke arah kiblat, Nabi tukar selendang. Sahabat-sahabat pun tukar juga. Itu sebagai isyarat minta ditukar suasana daripada kemarau kepada hujan, atau minta dengan isyarat. Itu sunnah Nabi. Faham, ya? Kita pernah buat tak minta hujan gitu? Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang lain, dan yang ada nilainya pada syarak ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu. Seperti nak makan, nak makan baca bismillah. Ya, orang yang tak baca bismillah kalau nak makan, syaitan makan dulu. Ya, begitu juga kalau kita minum, kita makan berdiri. Nabi suruh muntah, ya. Nabi pernah lihat sahabat makan berdiri, Nabi suruh muntah. Sebab apa? Makanan yang kita makan berdiri itu dijamah oleh iblis. Jadi sebelum kita telan, dia jamah dulu. Muntah buang, ya, supaya iblis tak makan. Sebab tu tak boleh makan berdiri, sebab kita makan berkongsi dengan iblis. Ya. Habis makan sisa iblis, jadi anak iblis lah. Itu yang perangai macam iblis tu, ya. Hendak baring, hendak tidur. Apa beza baring dengan tidur? Tidur lelakkan mata. Baring mata badan tu. Mata tak pejam, tak apa. Ya? Hendak tak badan je. Sunat bismillah. Ataupun nak tidur, hendak berjalan, ya, baca bismillah. Nak turun tangga tu, baca doa-doa yang Nabi ajar. Dia mula dengan bismillah lah. Bismillah, baca doa. Ya, hendak menulis, ya, hendak tulis benda elok-elok lah. Kalau tulis benda tak elok, tak sunat bismillah. Hendak mengaji, baca bismillah. Hendak bersetubuh, asalnya dua tubuh nak jadikan satu, itu nak bismillah juga. Yang bukan dipandang rendah, bukan perkara yang dipandang rendah atau hina, seperti nak berludah tak sunat, baca bismillah. Nak ludah aja bismillahirrahmanirrahim, itu tak sunat. Sebab ludah tu perkara yang dipandang hina, ya. Hendak kentut, dia tahan merah-merah muka, nak baca bismillah dulu. Dah habis bismillah baru lepas. Itu tak ada ajar, ada syarat tu, ya. Hendak berak atau sebagainya, tak sunat. Tak sunat lah. Daripada benda-benda itu yang tak elok. Nak buang sampah ke, ya, nak gotip sampah ke, nak cuci jamban ke, tak sunat. Nak korek hidung ke,
buat telinga tu tak sedap bismillah. Sebab benda tu tak dipandang oleh syarak. Ya, benda-benda pada syarak baru sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum minit lagi. Kita nak terus ke? Kita nak soal jawab ke? Ada persoalan, maka kita teruskan je. Dan kita baca terus tak? Ya? Kita baca dah masa bab sikit. Kamu ada buku semua ke? Ada yang tak ada buku? Tak ada dengar. Tak sembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci dan hukumnya. Hukum bersuci adalah bersuci itu dalam percakapan hari-harian atau panggil lughatan pada bahasa, maknanya membersihkan diri ataupun membersihkan benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis ataupun tidak, seperti air ludah, ingus dan lain-lain. Jadi makna taharah ataupun bersuci pada bahasa, kita membersihkan sesuatu. Tak kira sama ada sesuatu itu najis atau tak najis, bila kita bersihkan dia bagi taharah. Contoh tangan kita berhubung dengan dakwah. Dakwah tak najis dah, kita basuh, jadi bersih tangan. Basuh itu lurah dah panggil taharah. Pada syarak belum panggil taharah lagi, sebab taharah pada syarak hanya bersih benda najis saja. Pada bahasa, asalkan kita membersihkan sesuatu daripada kekotoran, tak kira benda itu najis tak najis, dipanggil taharah. Ya, ataupun kaki kita kena lumpur tanah tu bersih, tapi kotor tak mesti najis tak. Kita basuh kaki kita. Lughah dalam bahasa tu dia panggil taharah. Bersihkan kaki kamu. Makna bersih itu basuh daripada kotoran tanah, bukan daripada najis. Adapun pada syarak dia khusus pada benda najis saja ataupun hadas. Maknanya basuh daripada najis, basuh daripada hadas, baru dipanggil taharah pada istilah. Adapun pada bahasa harian, asalkan benda kotor kita basuh, taharah. Basuh kereta kita lumpur, basuh, taharah lah tu. Tapi taharah pada bahasa sahaja, bukan dihendaki dalam fiqh. Ya, bahasa ni turun-turun harian lah. Ya. Dan makna bersuci ataupun makna taharah pada syarak, iaitu menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas ataupun ada najis, dan menghilangkan halangan memakan suatu benda dengan sebab benda najis. Jadi taharah pada istilah syarak maknanya menghilangkan halangan beribadah. Sebab apa dihalang beribadah? Dengan sebab ada hadas ataupun dengan sebab ada najis. Baik. Bila diri kita berhadas, tidak ada wudu, kita berhadas kentut katakan, ataupun pakaian kita bernajis, badan kita bernajis, hadas yang ada pada diri kita menghalang kita daripada sembahyang. Sembahyang tak sah, haram pula. Begitu juga najis yang ada pada diri kita menghalang kita daripada sembahyang. Sembahyang juga tak sah dan haram. Jadi bagaimana cara nak memberi kita boleh sembahyang? Buanglah halangan tu, hilangkan halangan tegahan itu. Bagaimana cara nak hilangkan halangan tadi? Kalau benda tu najis, basuh. Kalau benda tu hadas, ambil wudu. Perbuatan membasuh najis tadi, perbuatan ambil wudu itu dipanggil taharah. Sebab perbuatan itu sebenarnya kita nak menghilangkan tegahan daripada mendirikan sembahyang. Kalau ada dia, tak boleh sembahyang. Jadi nak boleh sembahyang, hilangkan dia. Menghilangkan dia itu dipanggil taharah, supaya tak menghalang kita daripada ibadah. Dia tak sama yang pertama tadi kan? Yang pertama tadi, kalau lupa di kaki halang ibadah tak?
Tak halang nak, walaupun tak najis boleh sembahyang walaupun pergi kotor. Lepas tu kita basuh tu kadang tak bersih saja. Tapi basuh dah panggil taharah dah. Syarat tak panggil lagi. Sebab syarat ni dia tak halang. Syarat makna taharah hilang kehalangan. Nampak tak? Ya. Alat untuk buat bersuci itu ialah air. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga batu. Ini 3 alat: air, tanah dan batu. Ini semua sebagai alat-alat untuk taharah. Maka dengan limpah kemurahan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya, telah menjadikan air itu lebih banyak dengan cara berkehendak berproses pada mendapatkannya. Nampak Allah Ta'ala kasih dengan kita. Dia letakkan syarat keringan saja, ya? Boleh gunakan air untuk bersuci. Kalau dia kata nak suci kena petrol 95, apa kamu nak basuh ni, nak ambil wuduk mesti guna minyak 95, ya. Tak suci kita minyak naik ada. Tapi Allah kata guna air boleh, ambil wuduk dengan air, nak mandi pun air banyak tak? Banyak, mudah. Itu Allah nak mudahkan kita. Dia tak bagi kita dengan sesuatu yang memayahkan. Ya, kalau kata cuci dengan air kelapa, cuci dengan air tebu, cuci dengan disik, apa payah kita. Ya, dia kata cuci dengan air. Lepas tu dia bagi pula air melimpah-limpah kat dunia ni. Air laut ada, air sungai ada, ya, air mata air ada, ya. Nampak? Ini kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dia cuma uji kita sikit saja, tapi dia beri kemudahan pada nak dapatkan. Tak adalah Allah nak dapat apa begitu, ya. Jadi dengan kemurahan limpah Allah Ta'ala, limpah Allah Ta'ala terhadap hamba telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Wajib, ya, bersuci pada hadas dan najis. Kerana telah ijma' ulama, sekata ulama atas pendapat ulama, sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci pada hadas dan najis itu dengan air. Cuma wajib nak suci itu ada kalanya wajib bersegera, ada kalanya wajib yang diperluaskan. Ya. Bila wajib yang bersegera? Wajib bersegera apabila najis itu kita sengaja buat, ataupun hadas itu kita sengaja. Ya. Jadi bila najis itu kita sengaja, tangan kita dah bersih pergi pegang tai, wajib basuh dengan segera. Dan haram menajiskan anggota kita dengan sengaja tanpa sebab. Tapi kalau tak sengaja, wajib basuh juga, tapi tak segera. Wajib basuh bila nak sembahyang, bila nak ibadah, wajib tak basuh. Tapi kalau belum masuk waktu lagi, taklah wajib basuh segera tangan tu. Bukan kita sengaja menajiskan dia, ya. Kita buat kerja, nak proses baju, tak kena najis tu. Biarlah dia buat kerja dia dulu, nanti nak sembahyang, basuh. Tapi kalau sengaja pegang tanpa sebab, jadi wajib basuh segera, ya. Kerana kita menghina diri kita, sedangkan Allah muliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak Adam ni. Sebab tu tak boleh kita mana-mana nak najiskan diri kita sendiri, ya. Tiba-tiba kita najiskan, maka jadi wajib basuh dengan segera, hilang tak boleh najis tadi, supaya kita kembali mulia. Betul tak? Ya. Air yang sah dibuat bersuci, air yang sah dibuat bersuci itu umum, termasuklah air hujan, air embun, air laut, air sungai. Dikenal berlaku dah air ni, ya. Air perigi tahu? Air telaga, air sumur, air kali, tak kenal, ya.
air mata, air. Ada 3 jenis tu yang saya ambil. Ada mata air, ada air mata, ada air mata air. Salah satu saja boleh buat suci, kedua lagi tak boleh. Ya, tak? Ya, tak faham? Ada 3 jenis. Satu dipanggil mata air. Mata air tak boleh buat suci, pertama najis ada. Ya. Ya. Yang kedua air mata. Air mata pun boleh buat suci. Suci hati boleh air mata. Air mata boleh buat suci, tapi suci hati. Sebab orang yang tak cuci mata dia, tak mengalir air mata, orang celaka. Sebab Nabi pernah bersabda, arba'atun minasyaqa, 4 perkara yang mencelakakan. Ya, kalau tak ada, bila ada benda dalam diri kita, kita celaka. Pertama, jumudul ain, mata yang kering, mata yang tak pernah nak menangis, tak takut Allah Ta'ala, buat dosa pun selamba, tak rasa nak menangis. Orang tu celaka, kata Nabi. Jumudul ain, mata kering. Ya. Yang kedua, qasatul qalbi, keras hati. Ya, hati keras. Punca dia banyak maksiat, banyak buat benda galak. Ya, banyak bercakap banyak pun keras hati. Tapi Nabi pernah bersabda, la tuksirul kalama bighairi dzikrillah, fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillah qaswatul qalbi, fa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbu qasi. Maka sallallahu alaihi wasallam, yang kamu banyak berkata-kata tanpa ada zikrullah, kerana orang yang banyak bercakap tanpa ada zikrullah dalamnya akan mengeraskan hati. Dan orang yang paling jauh daripada Allah Ta'ala ialah orang yang hatinya paling keras. Orang keras hati, orang paling jauh daripada Allah. Punca keras hati, banyak bercakap tanpa ada zikrullah. Cerita pasal bola, cerita pasal panah, cerita pasal motor, cerita pasal projek, cerita pasal tu. Ya, tak bunyi langsung nak kita buat agama, buat Allah Ta'ala, buat nak mengaji, buat kita. Dengan banyak duk bicara lain pada agama, lain pada Allah Ta'ala, punca hati jadi keras. Ya. Maka sebab itulah kita kena jaga lidah ni. Kurangkan bercakap, banyakkan zikrullah. Ya, kalau tidak kita jadi orang syaqaq, orang yang celaka. Sebab bila keras hati, dia membawa kepada payah nak menangis. Punca tak boleh menangis itu hatinya keras. Ya. Yang ketiga, celakalah orang yang ada pada dirinya. Nabi kata yang ketiga, tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Ta waw lam, tul. Tul tu maknanya panjang. Ya, sebab tu dia makin lama makin mahal. Makin lama makin mahal, dia makin kurang. Tul. Ya. Ta waw lam tu makna tul, makna panjang. Ya. Amal, angan-angan. Ya. Dia amal lain. Yang pertama tadi pertama tadi jumudul ain, yang kedua qaswatul qalbi, yang ketiga tulul amal. Tulul amali, panjang angan-angan. Amal makna angan-angan dengan hamzah.
Kalau yang ada peramal itu dengan ain, amal. Jadi orang kata konsert amal kena lah tu. Konsert angan-angan. Ya. Mana amal tu mana angan-angan, perasaan je. Ya. Jadi orang yang panjang angan-angan ni orang celaka. Apa tanda panjang angan-angan? Orang yang suka melewat-lewatkan ibadah. Zuhur pukul 1:30, pukul 3 baru nak sembahyang. 1:30 ke pukul 3 tu berapa lama tempohnya tu? Sejam lebih. Sejam lebih itu dipanggil tulul amal, kerana dia angan-angan boleh hidup sampai pukul 3. Sedangkan kita tahu kau mati bila? Nabi SAW, bila Nabi mengangkat kaki kanan, Nabi tak yakin sempat mengangkat kaki kirinya. Bila Nabi suap mulut ke mulut, tangan kanan ke mulut, Nabi tak yakin sempat menelannya. Pendeknya angan-angan Nabi. Faham tak? Kita ni terlalu banyak-banyak angan-angan. Nantilah dulu. Nanti aku pergilah. Tak sempat pergi, mati kat situ. Ya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tanda orang yang tulul amal ni suka sangat melewat-lewatkan ibadah. Seolah-olah dia boleh tungkat langit, boleh hidup sampai ke tempoh tersebut. Ya, tu orang tu celaka. Duit dah adalah pergi haji. Tangguhlah. Besok dapat cicit baru pergi. Sempat cicit ke? Ya. Takut sekat jalan pergi dulu, tak sempat haji. Ya. Dia panggil tulul amali, panjang angan-angan. Yang keempatnya hirsud dunya, somakkan dunia. Dunia dah ada dah memada dah, nak lagi. Ya, dah cukup dah. Kalau tak cari pun sampai mati tak habis harta tu, cari lagi. Ya Allah, nak buat apa? Kalau dia cari pergi salur ke masjid ke sekolah, tak boleh juga. Ada manfaat, dia cari masuk ke bank, cari masuk ke bank. Ya, mana orang tu hirsud dia. Maka Nabi kata orang tu syaqa, minas syaqa, orang yang akan celaka bila mati besok. Sebab apa? Dia akan menyesal di atas perkara-perkara yang berlaku atas diri dia tersebut. Kita dah terlanjak ni tuan-tuan. Habis 10 minit lagi dah, tutup sikit. Ya. Baik, jadi air mata boleh buat bersuci. Ya, jangan guna air mata. Air mata boleh bersuci, cuci hati saja. Ya. Tak boleh cuci baju, tak boleh cuci najis. Begitu juga mata air. Mata air lagi tak boleh. Yang boleh air mata air. Apa dia air mata air? Yang keluar kat celah tanah tu. Ya, kalau kita gali telaga, celah tanah tu, dia keluar, itu air tu panggil air mata air. Ya. Dan lain-lainnya, lain daripada air sebut tadi, air salji tambah lagi lain-lain tu. Ya. Dengan tak kira sifat asalnya, sama ada ianya putih ataupun hitam ataupun kelabu ataupun jernih ataupun keruh ataupun masam ataupun masin, tak kira. Asalkan sifat itu kejadian asal Allah jadikan. Kita tak ada hujan tu, ambil besen hujan tu, masuklah besen tu, hitam legam macam air longkang, bau buat air longkang, tetap suci. Sebab dia air hujan yang asal kejadian begitu, turun pada langit, bukan sebab bercampur benda dalam besen tu. Bersahan, kalau besen tu kotor, turun air tu putih, masuk dalam besen jadi hitam, tu najis lah. Ya, ini memang yang turun daripada langit tu, tak ada, hitam legam air dia, bau longkang, suci, kerana itu sifat asal Allah jadikan hujan begitu. Begitu juga mata air keluar, ya, keluar daripada telaga, masuk dalam telaga kita, hitam itu suci juga. Bukan bercampur dengan bangkai sebelah-sebelah tanah tu lah. Kalau dia masuk ke tempat kumpulan sampah tu lain pula. Itu bukan asal, itu campur dengan sampah. Ini memang tanah dia begitu.
Ya, keluar air mata tu hitam. Itu bersih, suci. Kerana sememangnya sifat Allah jadikan air begitu sejak asal. Maka sifat-sifat begitu tidak menghalang daripada sucinya air tersebut untuk digunakan buat bersuci. Juga masin-masan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala, masa setakat ni yang dapat kita bincang ya. Insya-Allah kita sama akan datang benda-benda lain yang mana pula ni? Bahagian air kita akan bincangkan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil mukarramin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafasin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ya mubdi'u ya khaliqu ya fattahu ya alim, iftah alaina futuhal arifin. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna 'allimna. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.